Saya tertarik dengan kata-kata Zat. Masyarakat kita dah penat tengok sesuatu yang berat, meringankan. Tapi sebenarnya kita berbalik pada tanggungjawab juga. Kita nak melahirkan generasi yang sangat-sangat berguna dari segi memanfaatkan media sosial dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita nak, bukanlah sedarkan, sekurang-kurangnya kita ada standard yang mana kita tidaklah, orang kata, kalau konten-konten je, konten yang joget-joget. Alamak, terasa pula. Alamak. Okey, konten-konten yang mungkin memalukan diri sendiri ataupun keluarga, orang mula kecam dan sebagainya. Kita tak nak benda tu dalam masyarakat kita. Mungkin kalau Syedi nak katakan. Apa tu? Nak bagi advice ke apa? Okey, sebenarnya kalau you buat content for myself, kalau you nak cipta content ke apa, you kena ingat what is the value you nak bagi. Apakah nilai tu? I like What can people get from your content? Itu adalah sebab I tak nak buat benda yang macam after you tengok you rasa macam what is the point? I tak sukalah. Swipe. Swipe. Tak ada engagement. Betul. And satu lagi, you kena fikir panjang. Sebab ramai budak-budak nak jadi content creator di sini. Ya, betul. Tapi dia tak fikir long term. Satu kali you boleh jadi viral, okey. Tapi boleh ke you guarantee consistent? Yes. Betul. What you want to do? Yes. Kan? Betul. So you kena fikir. Like macam tadi apa yang you cakap lah. You kena fikir before you write kan? Fikir before you make content. Awas. Awas. Okey, tapi mungkin sedikit lagi daripada Sedi kan. Sedi membuat konten tentang makanan. Yes. Okey, bermula pun dengan menunjukkan apa yang ada di Malaysia. Betul. Adakah disebabkan konten itu yang membuatkan nama Sedi semakin naik, semakin dikenali dan masih lagi kekal dengan konten-konten sebegitu? Ataupun pernah tak cuba nak buat konten yang lain tetapi mungkin mendapat sambutan yang tidaklah sebanyak konten yang awal-awal Sedi buat? Ada. Kalau I macam buat konten yang macam berlakon-berlakon kan, macam skits lah. Okey. Flop. Orang nak tengok saya pergi tempat tu review makanan. Nama saya naik sebab my first video adalah tentang satu tempat yang jual pork free spaghetti pula. Pasta, betul. Pork free pasta. Lepas tu orang kata, Sedi, bestnya you akan mention tempat tu pork free ke, halal ke, non-halal ke. I say, of course, ramai komentar orang Melayu. Of course, I kena jaga sensitivity sikit. So from there, orang kata, you care for us. As a non-Muslim, you care about what we eat ke apa. I kata, okay, because of this, because of the love, I akan teruskan buat. Sampai sekarang, I still buat food content. Even though sometimes I akan selip benda lain-lain sikit. You memang terbaik dalam tu lah, I rasa. But I still think food review orang yang nak tengok. That's your personal branding. Dan apa yang orang suka tengok tu adalah kejujuran daripada Sedi sendiri. Kalau sedap, memang sedap. Kalau tak sedap, minta maaf. Macam tu. Dan juga boleh menyebarkan, orang kata, benda-benda baru yang mungkin orang boleh cuba kan. Boleh tolong bisnes juga. Betul, setuju. Okey, Amin. Ya, saya. Dan juga kalau kita melihat pada sekarang ni, orang mencari pendapatan. Betul. Pendapatan tu tak kisahlah macam mana pun janji orang bagi gift, janji orang bagi ada orang kata pendapatan yang masuk. Jadi konten tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bagaimana untuk kita nak berikan satu standard yang mungkin nampak lebih mahal dan juga lebih berilmu? Saya tengok satu movie kat Netflix, A Man Called Otto. Saya pernah tengok cerita Tom tu. Hanks. Siapa tak tengok lagi? Please tengok. Okey. Kan? Tolong tengok. This is pertama is about true love lah, unconditional love. Kedua, nak sebut tentang takdir. Kau nak bunuh diri banyak kali pun, kalau Tuhan kata jangan mati, dia tak mati. Itu satu. Okey, dalam kala Otto nak bunuh diri di satu tempat train nak datang, kan dia nak terjun ni kan. Tiba-tiba dia nampak ada orang sebelah jatuh. Okey, sepatutnya bila orang jatuh, apa patut kita buat? Tolong, betul tak? Tapi ramai pakat ambil video. Dia kata, film it. Ini yang berlaku juga dekat baru-baru ni kan? Otto kata apa? What's wrong with you guys? Kawan tu nak bunuh diri sebenarnya kan? Akhirnya dia pergi tolong. Nak sebut kenapa dia pergi tolong? Sebab dia dididik dengan nilai pada zaman dia. Zaman sekarang kita dah hilang nilai tu, nilai kemanusiaan. Kita dah berada di zaman nilai emoji instead of nilai kemanusiaan. Akhirnya masyarakat berada dalam kesakitan. Kita lebih mendambakan ambil video daripada tolong orang atas sifat kemanusiaan. So Mamat ni yang Otto asalnya nak bunuh diri, tak jadi. Betul. Dia tolong orang tu. Nak sebut betapa sakitnya manusia ni. So poin saya ialah dalam kita nak membentuk masyarakat, kita kena faham dulu realiti di mana ada setan, di situ ada malaikat. Di Mekah ada Nabi Muhammad, tapi ada Abu Jahal. Jangan lupa, betul tak? Di dunia akhirat ada syurga, ada neraka. Ada yang baik, ada yang jahat.
konten yang sampah akan tetap ada. Betul. Tapi kita yang ada ilmu ni kan, kita yang ada fikrah ni, kita yang ada value ni, kena kreatif. Betul, saya sendiri pun kalau buat motivasi biasa, memang krik-krik. Tapi saya selit dengan pakai helmet Iron Man. Kan? Adalah kelakar-kelakar sikit. Gimmick konten Amin. Oh, terima kasih kan. So kita selit-selit gimmick-gimmick sikit. FYP. Betul. Maksudnya instead of kita salahkan orang, masyarakat tak tengok konten yang soleh-soleh ni. So kita kena kreatif. Betul. So orang baik ni kena kreatif. Barulah kita boleh menyanyi konten-konten sampah. Sesuai dengan selera. Sesuai dengan selera. Betul. Dan di Wanita Hari ini juga ada beberapa kali sebenarnya kita panggil anak-anak muda yang buat konten-konten yang berilmiah dan bermanfaat yang dapat diberi kepada masyarakat. Banyak kali juga kita dah panggil. Dan ini sebenarnya kita saya mahukan. ingatkan, anak saya yang bongsu pun nak jadi YouTuber juga. Okey. Saya kata boleh. Bagi ada ilmu dulu. Baru you boleh sustain. Yes. Sebab saya pernah interview beberapa content creator, bila dekat TikTok apa, nampak bijak. Tapi bila interview secara spontan, dengan izin bodoh rupanya. Rupanya dia praktis dulu supaya nampak cerdik. So dia tak ada ilmu yang betul-betul legit. Macam sahabat-sahabat kita dua orang ni. Jadi yang penting nak buat konten tu perlu ada ilmu terlebih dahulu. Cerdik lah. Dan saya nak baca juga komen rakan kita di Facebook oleh Syasha. Dia kata, zaman sekarang semua di hujung jari. Selagi boleh post kat media sosial, semua dijadikan konten. Ada baik, ada buruknya. Macam saya hanya suka-suka. Okay, tak salah untuk suka-suka. Macam kita kat Wanita Hari ni pun, banyak kali juga kita tampilkan rangkuman video TikTok yang membuatkan kita tersenyum, membuatkan kita ketawa dan sebagainya. Ada TikTok kan, 5 top 5 lawak bodoh. Tak apa. Okay, that's okay. Sebab macam yang saya kata, kita ni masyarakat kita penat. Nak sesuatu yang santai sahaja. Okey, tapi di hujung perbincangan kita ni kan Fatin, mungkin sedikit daripada setiap orang tetamu yang hadir pada hari ini, terutamanya daripada Zack sendiri, untuk menjadi seorang guru yang dipandang hormat, dipandang tinggi oleh anak-anak murid. Dan sekarang ada pula orang kata jatahnya ataupun level yang lebih tinggi lagi untuk memberi ilmu kepada masyarakat secara keseluruhannya pula. Apa yang Zack sampaikan kepada masyarakat terutamanya? Satulah pesanan saya. Sebab apa saja dalam internet, saya boleh katakan boleh kekal sampai bila-bila. Jadi apa yang kita buat itu sebenarnya risiko kepada kita. Sama ada benda itu bermanfaat ataupun sebaliknya. Jadi andai kata kita buat sesuatu yang mengundang kecaman ataupun benda yang terang-terang salah atau melanggar orang kata hukum, tak kisahlah dari segi agama, dari segi bahasa dan sebagainya, pasti benda itu akan memberi malu kepada generasi kita yang seterusnya. Anak-anak kita ni mungkin orang akan mengungkit sebab tong sampah pun boleh bercakap zaman sekarang ni. Apatah lagi mulut orang. Apatah lagi mulut orang. Jadi jaga-jaga dari segi itulah internet itu adalah satu benda yang sangat bahaya sebab dikekal sampai bila. Itulah pesanan saya. Bayangkan tiba-tiba 20 tahun akan datang kan anak kita cakap, "Mama, kenapa Mama buat konten macam ni dulu?" Sudah. Mak ni cakap mak pernah buat macam ni. Kalau dah mak dia cakap tu bahaya. Mungkin dilarang untuk ada media sosial. Jangan. Okay. Dan Sedi pula bagaimana untuk kita berikan nasihat kepada anak-anak muda yang mula berkecimpung dalam orang kata content creator ni untuk mereka lebih orang kata bermaruah, berilmu dan juga mencapai standard mereka sendiri. Okay, seperti apa yang Cikgu Zack dan Bro Amin? Bro Amin kan? Bro Amin. Bro Amin. Nama dia Bro Amin. Okay. You kena fikir long term. For me, you kena fikir long term dan apa yang you nak sampaikan kepada viewers you. Kalau you nak menghiburkan, menghappykan orang, boleh je. Tapi janganlah pergi sampai buat benda sampai tahap ekstrim sangat. Sampai mencederakan orang lain for content. Kita pun semua buat konten pun demi konten juga. Betul. Tapi demi konten yang bermanfaat. Yang merendahkan akal lah. Yes. Dia memang very good with words lah. Memang straightforward. Jangan buat benda bodoh lah. Itu I nak sampaikan. Fikir long term. Itu sahaja. Okey. Dan Amin sedikit bagaimana perlu mungkin peranan ibu bapa. Kadang-kadang kalau kita bercakap mengenai anak-anak ni, anak-anak boleh cakap ala konten. Jadi mak pun ibu bapa rasa macam tak apalah konten. Tapi sebenarnya itu kadang-kadang boleh memalukan ibu bapa balik. Terutamanya kalau tiba-tiba anak-anak tu pula yang dapat pendapatan lebih daripada ibu bapa. Mana mesti social media. Banyak berlaku. Peranan ibu bapa ni. Ibu bapa perlu menjadi contoh kepada anak-anak.
sama ada dia sendiri ada konten kan, macam saya sendiri pun saya ada TikTok saya sendiri, saya ada Instagram saya sendiri, ada YouTube sendiri, ada Facebook saya sendiri. So anak-anak nampak bapak dia buat macam mana, and dia ikut apa yang bapak dia buat. Terbaru anak saya yang sulung dah jadi johan peringkat daerah untuk public speaking. Yang bongsu pula dah jadi johan negeri untuk bercerita. See the father lah. See the father. See the level. Yang kedua, di hujung movie A Man Called Otto tadi, akhirnya ada seorang content creator, dia memanfaatkan follower dia, platform dia, untuk menaikkan dia unsung hero. Maksudnya social media tak salah. Akhirat nanti yang beratur masuk neraka bukan TikTok, orang yang guna TikTok tu kan. Dan penutupnya pesanan saya dalam satu hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-6474, Nabi sebut apa, mayad mali ma baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahu al-jannah. Maksudnya barang siapa yang boleh jamin, dia boleh jaga di antara rahangnya iaitu lidah, dan juga di antara kakinya itu kemaluan, aku jamin baginya syurga. Wow, Masya Allah. Wow, merangkum ringkas tapi padat untuk habis perbincangan kita. Betul, dan saya kira topik hari ini bukan sahaja memberi ilmu kepada kita semua, tapi saya secara peribadi juga sebagai seorang yang mempunyai akaun social media untuk mengambil tanggungjawab yang lebih lagi dan untuk berfikir panjang apa yang kita nak upload di media sosial dan juga untuk apa yang kita komen di ruangan orang lain di akaun Instagram ataupun social media. Itu tajuk lain pula. Itu lain. Ketika komen, lebih jauh. Jangan hari kadang-kadang dia boleh tarik pula masuk dalam satu grup, kecam ramai-ramai. Spill the tea. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Zack Kirana, kepada Sedi Ang, Bro Amin Idris atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan apa sahaja kata-kata oleh pempengaruh hebat kita di media sosial ini ada yang menerima dengan hati yang terbuka dan mula memperbaiki diri masing-masing. Betul lah. Dan juga perbaiki konten-kontennya. Mungkin sebelum ini demi konten, tapi kita ada orang kata manfaat lah di sebalik konten tu.